Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar anak-anak ustazah yang berada di rumah? Ustazah doakan semoga semuanya akan berada di dalam keadaan yang sihat dan ceria-ceria selalu. Semoga kita sentiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang semakin dekat kepada Allah. Insya-Allah sekali lagi pada hari ini murid-murid akan bersama dengan ustazah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam bagi murid-murid tingkatan 5. Dan ustazah harap murid-murid yang berada di rumah pelakon bersedia bersama-sama dengan ustazah untuk belajar pada hari ini. Sekiranya murid-murid telah bersedia, jom ikut ustazah pada hari ini untuk kita belajar tajuk pelajaran kita pada hari ini. Kita nak belajar apa? Jom bersama dengan ustazah sehingga akhir rancangan ini. Alhamdulillah, murid-murid yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari pelajaran tilawah Al-Quran bagi murid-murid tingkatan 5. Pada buku teks, murid-murid boleh rujuk pada muka surat 27. Di dalam buku teks, murid-murid boleh merujuk kepada muka surat 27 dan tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah ciri-ciri mukmin yang berjaya. Kan seronok kan, dengan tajuk je kita dah rasa seronoknya. Macam mana kita nak jadi mukmin yang berjaya? Jadi kalau nak tahu bagaimana cara nak jadi mukmin yang berjaya, jadi kena dengar dan ikuti tajuk pelajaran ini sehingga selesai. Baiklah murid-murid yang dikasihi, sebelum kita mempelajari tajuk ini dengan lebih lanjut, kita lihat dahulu apakah standard pembelajaran ataupun isi kandungan ataupun objektif pembelajaran yang akan diperoleh sepanjang kita belajar pada hari ini. Baiklah, iaitu yang pertama, membaca ayat surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11 dengan lancar, betul, bertajwid dan fasih. Yang kedua, menyatakan terjemahan ayat. Yang ketiga, menghuraikan ciri-ciri mukmin yang berjaya. Seterusnya yang keempat, menerangkan salah laku seksual dan akibatnya. Dan yang kelima, merumuskan pengajaran ayat. Jadi ustazah harap insya-Allah sekiranya kita berada dalam pelajaran pada hari ini sehingga akhir, insya-Allah kita akan dapat mencapai standard pembelajaran ini dengan baik. Baiklah, sebelum kita mulakan pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita lihatkan atau kita lihat ayat Al-Quran yang terdapat pada paparan yang ustazah tunjukkan di hadapan itu. Ustazah harap murid-murid dapat membukanya atau melihatnya juga. Ya, baiklah, hari ini kita akan membaca bersama-sama ayat surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga ayat 11. Dan surah ini juga merupakan ayat hafazan. Ya murid-murid, murid-murid perlu juga menghafal ayat ini. Kerana ia juga merupakan salah satu daripada ayat hafazan. Baiklah murid-murid, ustazah mengharapkan supaya murid-murid telah pun bersedia bersama-sama dengan ustazah pada hari ini untuk membaca surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga ayat 11. Mari sama-sama kita perdengarkan bacaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, murid-murid, kita telah pun selesai membaca ayat bagi surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Jadi Ustazah harap murid-murid dapat membacanya juga ketika berada di rumah. Ya, sekiranya murid-murid merasakan bacaan Ustazah itu laju, murid-murid bolehlah mengulangnya semula nanti ya. Baiklah murid-murid, kita lihat yang seterusnya, iaitu menyatakan ataupun menyebut ataupun membaca maksud ayat dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Kita lihat dahulu potongan ayat yang pertama ya. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Allazina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka yang khusyuk di dalam solat. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Wallazina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat harta itu. Wallazina hum li furujihim hafizun, dan mereka yang menjaga kehormatannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Kemudian, sesiapa yang menginginkan selain daripada yang demikian, maka merekalah orang yang melampaui batas. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, dan mereka yang tetap memelihara solatnya. Ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Alhamdulillah, murid-murid yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah pun membaca ayat hafazan ini dan juga maksudnya. Jadi Ustazah harap murid-murid dapat memahami ataupun membaca maksud ayat tadi dengan baik ya. Sekiranya bacaan Ustazah ini laju, murid-murid bolehlah mengulangnya sekali lagi ya. Baiklah murid-murid, seterusnya kita nak lihat ya, apakah ciri-ciri mukmin yang berjaya atau apakah ciri-ciri orang beriman yang berjaya.
Okey, ada beberapa ciri yang disebutkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga ayat 11 itu ya. Ada 7 ciri. Jika kita lihat di dalam paparan yang Ustazah berikan tu, ada 7 ciri yang menunjukkan berkenaan dengan ciri-ciri mukmin yang berjaya ini. Antaranya yang pertama ialah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, khusyuk di dalam solat. Yang ketiga, menjauhi perkara atau perbuatan yang sia-sia. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, menjaga amanah dan janji. Dan yang keenam, menjaga solat. Baiklah, kita terus kepada bahagian yang seterusnya ya. Baiklah, kita lihat maksud yang pertama. Maksud beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa maksud beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maksud beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang sentiasa meyakini bahawa hanya Allah yang layak untuk disembah. Maknanya tidak ada Tuhan yang kita sembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Caranya ialah dengan melaksanakan setiap suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan tinggalkan setiap larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu maksud beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita masuk yang kedua, maksud khusyuk di dalam solat ya. Khusyuk di dalam solat ni ialah menumpukan sepenuh hati, jiwa dan raga. Maknanya memberikan sepenuh penghayatan ya. Ketika kita nak menunaikan solat ni, kita memberikan sepenuh penghayatan dengan cara menetapkan anggota, memahami bacaan yang dibaca dan mengetahui perbuatan yang dilakukan ketika kita menunaikan solat. Jadi ini yang dimaksudkan dengan seseorang yang khusyuk di dalam solat. Jadi ciri yang kedua antaranya ialah orang-orang yang berjaya ataupun orang mukmin yang berjaya ialah mereka adalah orang yang khusyuk di dalam solat. Baiklah murid-murid, kita lihat perkara yang seterusnya. Nak jadi orang mukmin yang berjaya, iaitu apa yang seterusnya yang kita kena lakukan ialah menjauhi perbuatan atau perbuatan yang disebut sebagai sia-sia. Apa dia perbuatan atau perkataan yang sia-sia? Iaitu kita hendaklah menjauhi segala perbuatan yang sia-sia, segala perkataan yang sia-sia, yang senang kata yang tidak mendatangkan faedah ataupun perkara yang boleh merosakkan akhlak diri sendiri. Jadi kita kena jauhkan perbuatan atau perkataan yang sia-sia dalam kehidupan kita. Okey, dan yang seterusnya ialah menunaikan zakat. Ini juga antara ciri-ciri mukmin yang berjaya, iaitu mengeluarkan sebahagian harta yang tertentu. Untuk apa? Untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Dan zakat ini merupakan satu kewajipan, antaranya zakat fitrah, zakat harta. Sebab itulah murid-murid yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang menunaikan zakat juga merupakan antara ciri-ciri orang-orang mukmin yang berjaya. Baik, ada sedikit penambahan kepada perbuatan dan perkara yang sia-sia tadi. Antara contoh perbuatan dan perkara yang sia-sia contohnya ialah melepak kan, hisap rokok, leka bermain peranti ataupun gadget kan di rumah. Maklumlah sekarang ni kita banyak melakukan sesi pembelajaran dan pengajaran kita di rumah. Jadi kita hendaklah mengelakkan atau menjauhkan diri daripada menggunakan gadget ataupun telefon, komputer dan sebagainya kepada perkara yang sia-sia, terutama sekali bermain game. Jadi kalau boleh kita perlu pastikan penggunaan gadget kita adalah kepada penggunaan yang berfaedah atau bermanfaat.
Antara contoh perkataan yang sia-sia, apa dia? Kita menyebut perkataan-perkataan yang tidak baik, mencarut atau berbual kosong ketika belajar. Maknanya tidak ada faedah apa yang kita cakap. Ini juga adalah perkara-perkara yang sia-sia. Jadi kalau kita nak jadi mukmin yang berjaya, murid-murid, apa yang kita kena buat? Jauhkan perbuatan dan juga perkataan yang sia-sia. Baiklah, yang seterusnya ialah menjaga kehormatan diri. Nampak tak dekat paparan ustazah tu? Stop buat maksiat. Menjaga dan elakkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh syarak. Antara contohnya berzina, sumbang mahram, hubungan seks di luar tabi'i. Kita perlu jauhkan perbuatan-perbuatan ini kerana kita nak jadi mukmin yang berjaya. Dan yang seterusnya, menjaga amanah dan janji. Apa maksudnya? Iaitu menjaga tanggungjawab dalam setiap urusan. Contohnya dalam urusan pekerjaan, dalam urusan harta benda dan kerahsiaan. Kita hendaklah menjadi, kalau seorang pekerja, kita hendaklah menjadi seorang pekerja yang sangat berdedikasi, amanah dalam menunaikan tanggungjawab dan tugasan yang diberi. Okey, next kita tengok yang seterusnya. Apa dia, murid-murid? Yang seterusnya ialah memelihara solat. Inilah antara ciri-ciri mukmin yang berjaya, iaitu kita perlu menunaikan solat pada waktunya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menyempurnakan segala syarat dan rukunnya dengan betul ataupun dengan sempurna. Jadi insya-Allah sekiranya kita melaksanakan perkara yang ustazah sebutkan tadi, insya-Allah kita akan berjaya menjadi mukmin yang berjaya. Baiklah murid-murid, sebagai tambahan spektrum ilmu tu, di dalam buku teks murid-murid juga ada daripada Abu Qatadah bin Rabi' meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inni faradtu ala ummatika khamsa salawatin wa ahidtu indi ahdan in annahu man jaa yuhafizu alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah wa man lam yuhafizu alaihinna fala ahda lahu indi. Maksudnya, sesungguhnya aku telah mewajibkan solat 5 waktu ke atas umatmu, iaitu Muhammad, dan aku berjanji bahawasanya sesiapa yang datang dengan menjaga solat 5 waktu pada waktunya, maka aku akan memasukkannya ke dalam syurga, dan sesiapa yang tidak menjaga solat 5 waktu, maka tidak ada janji di sisiku baginya. Nampak tak murid-murid? Ini merupakan hadis daripada Nabi SAW yang menyatakan tentang pentingnya kita menjaga solat. Baiklah murid-murid yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tengok seterusnya, salah laku seksual dan akibatnya. Apa akibat salah laku seksual ni? Okay, yang pertama kita tengok zina. Okay, apa itu zina? Zina ialah melakukan persetubuhan haram tanpa nikah yang sah antara lelaki dan perempuan. Manakala sumbang mahram pula ialah melakukan persetubuhan haram antara lelaki dengan perempuan yang diharamkan berkahwin kerana faktor keturunan, penyusuan dan persemendaan. Okey, contoh zina ialah persetubuhan haram antara pasangan kekasih. Manakala contoh sumbang mahram pula ialah persetubuhan haram dengan bapa kandung, bapa tiri, adik-beradik kandung ataupun adik-beradik tiri. Jadi ustazah harap murid-murid boleh jelas dan faham tentang salah laku ini ya. Baiklah murid-murid, kita lihat seterusnya kepada hubungan seks luar tabi'i. Apa maksudnya ni? Maksudnya ialah melakukan persetubuhan haram dengan cara yang bertentangan dengan tabiat semula jadi manusia. Contohnya, liwat, musahakah ataupun lesbian, onani dan persetubuhan dengan haiwan. Ini adalah hubungan seks di luar tabi'i ya.
Okey, kita tengok kepada yang seterusnya, iaitu pengajaran ayat. Ya, Alhamdulillah kita dah sampai kepada pengajaran ayat. Jadi Ustazah harap isi kandungan yang Ustazah terangkan tadi dapat difahami secara ringkas, supaya murid-murid dapat mempunyai maklumat bagi menjawab soalan peperiksaan nanti dengan baik. Baiklah murid-murid yang dikasihi, kita terus kepada pengajaran ayat pada tajuk pelajaran kita hari ini. Okey, antara pengajaran ayat yang dapat kita perolehi ialah yang pertama, kita hendaklah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Yang kedua, kita hendaklah menunaikan solat dengan khusyuk agar menjadi hamba yang bertakwa. Yang ketiga, kita hendaklah menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia agar kita dapat meningkatkan kualiti kerja. Dan yang keempat, kita hendaklah menjaga diri dan kita hendaklah menjaga kehormatan diri supaya diri dan keluarga terpelihara daripada penyakit berbahaya. Jadi Ustazah harap murid-murid dapat memahami bagaimana kaedah menjawab soalan pada tajuk pengajaran. Mesti ada pendahuluan, isi dan juga huraian. Baiklah murid-murid, kita terus kepada soalan penilaian. Soalan penilaian ini juga terdapat di dalam buku teks murid-murid. Dan murid-murid boleh rujuk di dalam buku teks tersebut. Antara soalan penilaian yang ada ialah, yang pertama, senaraikan ciri-ciri mukmin berjaya yang terdapat di dalam ayat. Soalan yang kedua, jelaskan maksud ciri-ciri mukmin berjaya seperti berikut. A. Khusyuk di dalam solat. B. Menjauhkan perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Dan soalan yang ketiga, nyatakan contoh perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Jadi murid-murid, semua soalan penilaian yang Ustazah nyatakan ini, jawapannya ada terdapat pada slide yang telah Ustazah nyatakan ataupun terangkan sebelum ini. Jadi Ustazah harap murid-murid boleh menjawab soalan ini dengan baik berpandukan penerangan ringkas yang telah Ustazah sampaikan sebentar tadi. Jadi sebarang kemusykilan, murid-murid bolehlah bertanya kepada guru yang mengajar, supaya murid-murid boleh mendapat penjelasan dengan lebih lanjut lagi. Jadi murid-murid yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah pun berada di penghujung tajuk pelajaran kita pada hari ini. Ustazah mengharapkan semoga murid-murid dapat memahami tajuk ini dengan baik dan dapat menyelesaikan tugasan ataupun latihan yang diberikan tadi dengan sempurna. Dan sekiranya murid-murid dapat manfaat ataupun mendapat sesuatu yang bermanfaat daripada tajuk pelajaran pada hari ini, jangan lupa like, share dan subscribe pada channel Ustazah ini supaya murid-murid akan dapat lebih banyak lagi video pengajaran dan pembelajaran yang mudah untuk panduan kepada murid-murid, khususnya kepada murid-murid tingkatan 3, 4 dan 5. Jadi Ustazah harap semoga kita dapat bertemu lagi di lain masa. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.